Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Bersama saya Ustazah Aina. Okey. Semua sihat tak hari ni? Okey. Hari ni kita akan belajar mata pelajaran akhlak. Masih ingat lagi tak? Minggu lalu kita belajar adab memelihara harta benda awam. Kita dah belajar pasal harta benda awam. Kita belajar pengertiannya. Lalu kita belajar adab-adab. Macam mana nak menggunakan harta benda awam. Okey, jadi hari ni kita nak buka buku teks muka surat 46. Kita nak belajar. Okey, yang pertama. Okey, sama-sama ikut Ustazah. Hari ni kita nak belajar fadilat beradab menggunakan harta benda awam. Fadilat tu apa? Kelebihan. Kelebihan kalau kita beradab. Kita amalkan adab-adab yang Ustazah dah ajar sebelum ni minggu lalu. Apa yang kita dapat bila kita amalkan adab bila menggunakan harta benda awam. Okey, ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 fadilat. Ada 5 kelebihan kalau kita beradab bila menggunakan harta benda awam. Okey, yang pertama, tidak mencemarkan pemandangan. Tidak mencemarkan pemandangan. Contoh, kalau kita hari tu Ustazah kata, contoh kita dekat mandi pantai. Lepas tu kita buang sampah merata-rata. Bila kita buang sampah merata-rata, banyaklah sampah kan, jadi pemandangan tak cantik. Tapi kalau kita menjaga adab, lepas kita makan, buang dalam tong sampah, jadi tak adalah pantai tu jadi kotor. Okey, seterusnya, memudahkan orang yang memerlukan. Sebab harta benda awam ni ialah untuk kegunaan semua orang. Jadi contoh kalau orang nak kawan tu nak main gelongso, tiba kamu sepak-sepak ke situ kan, lepas tu dia pecah. Tapi bila kita jaga adab, kita guna dengan baik, jadi orang lain pun boleh guna. Boleh guna sebab dia masih dalam keadaan elok. Okey, seterusnya, tidak berlaku pembaziran. Ni kat mana berlaku pembaziran? Contoh, kalau kamu dekat tandas awam, kamu nampak air pipe tu tak boleh tutup. Maksudnya buka je. Lepas tu kamu terus laporkan kepada pihak berwajib. Jadi tak adalah berlaku pembaziran, air tu sentiasa terpasang je kan. Jadi bila kita mengamalkan adab tu, jadi tak berlakulah pembaziran. Okey, seterusnya, dapat menggunakan dalam jangka masa yang lama. Contoh macam taman permainan tu. Taman permainan bila kita jaga elok-elok, jadi sampai daripada sekarang kamu darjah berapa? Darjah 2. Nanti sampai kamu darjah 3, darjah 4 masih boleh guna lagi. Masih boleh pakai. Kalau kamu tak jaga adab dia, bila menggunakan taman permainan tu, sekejap je dah rosak dah, tak boleh main. Kan tak best kan? Okey. Tapi kalau kita jaga adab, kita boleh guna sampai kamu dah darjah 6 pun boleh guna lagi. Okey. Dan yang terakhir, fadilat beradab menggunakan harta benda awam yang terakhir, sebagai tanda syukur atau terima kasih di atas adanya harta benda awam. Jadi bila kita mengamalkan adab bila menggunakan harta benda awam tu, maksudnya kita bersyukur. Contoh taman permainan tadi kan. Kamu bersyukurlah sebab dekat perumahan kamu ada taman permainan. Tapi kita bersyukurlah kat situ sebab kita ada taman permainan tu, kita boleh buat main petang-petang kan. Okey, boleh? Jadi tadi ada 5 fadilat beradab menggunakan harta benda awam. Okey, seterusnya. Seterusnya, apa yang kita dapat bila kita tidak memelihara harta benda awam? Apa yang kita akan dapat? Okey, kita tengok. Banyak pula. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 akibat.
bila kita tak jaga harta benda awam. Okey, yang pertama, menyusahkan orang yang memerlukannya. Contoh apa? Kamu guna tandas, kamu tak flush. Tandas ada lagi benda terapung-apung kan dekat dalam tandas tu. Kamu nak masuk ke? Mestilah tak. Jadi susahlah orang tu tengok sakit perut ni cari tandas tak jumpa kan. Susah kan? Jadi okey, seterusnya. Tidak dapat makan dengan sempurna. Sebab dah ada rosak-rosak, jadi tak boleh gunakan dengan sempurna. Melahirkan masyarakat tidak berdisiplin. Kalau contoh kamu rasa, saya seorang je yang contoh guna tandas awam tak tutup air tu. Alah, saya seorang je. Tapi cuba bayangkan, kalau kawan-kawan kamu 10 orang, semua buat macam tu. Apa jadi? Semua orang tak berdisiplin lah. Habislah rosak. Habislah membazir kat situ kan. Yang ni. Okey, seterusnya. Mencemarkan pemandangan. Tak best lah. Kalau kamu suka ke nak pergi pantai, tengok ada banyak sampah kat situ. Nak ke? Kamu nak ke mandi kat pantai yang ada banyak sampah? Mestilah tak nak kan? Kita nak cantik. Taman yang cantik. Jadi bila kita tak amalkan adab untuk memelihara harta benda awam tu, habislah rosaklah pemandangan yang cantik tu, dah jadi buruk lah sebab ada banyak sampah. Okey. Seterusnya, melahirkan permusuhan dan melahirkan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat. Sebab contoh kamu main tamu permainan tadi lah. Kalau yang kawan kamu contoh nama dia Abu. Abu main permainan tu je, rosak-rosakkan je, lompat-lompat atas buaian. Dah jadi semua orang tak suka kan. Sebab habislah tak boleh nak main lah. Jadi dia jadi gaduh-gaduh kan. Kita tak naklah macam tu. Okey. Dan yang terakhir, berlaku pembaziran. Contoh tadi macam Ustazah kata air tadi. Permainan tu kalau rosak mestilah nak kena baiki kan. Baiki tu kena guna duit. Jadi membazirlah kat situ. Takkan setiap kali orang rosakkan nak kena baiki. Jadi tak best lah kan. Sebab harta benda awam ni kita boleh guna selalu untuk jangka masa yang panjang. Okay, jadi kita kena sama-sama memelihara harta benda awam tu supaya kita boleh pakai sama-sama, boleh pakai lama dan pakai dengan selamat. Okay? Okey, jadi itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Jadi tugasan yang Ustazah nak bagi untuk kamu pada hari ini ialah voice note WhatsApp, record suara kamu baca Fadilat. Ustazah nak kamu baca 2. Pilihlah mana-mana. Kalau Ustazah pilih yang pendek-pendek je. Senang. Pilih 2 Fadilat dan 2 akibat. Contoh, Ustazah bagi contoh macam mana cara nak baca. Baca tajuk dulu. Fadilat beradab menggunakan harta benda awam yang pertama. Tidak mencemarkan pemandangan. Lepas tu sambunglah. Lepas tu baca pula yang ni. Tajuk dia dan baca 2. Pilih yang pendek pun tak apa. Senang kan? Okay. Jadi hantar voice note dekat WhatsApp Ustazah. Okay. Boleh? Mudah tak? Okay. Jadi itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Okay. Jumpa.